4 orang hitam, 2 cawan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini aku akan terangkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Tapi kali ini aku akan terangkan salah satu sahaja, iaitu berkaitan dengan nilai inot. So lagi dua tu aku akan terangkan dalam video-video yang akan datang. Okey, so kita tengok kepada faktor yang pertama, iaitu nilai inot. Okey, so kita boleh rujuk nilai inot ni dalam siri keupayaan elektrod piawai. Okey, kat mana kita nak rujuk siri keupayaan elektrod piawai tu? Okey, kat sini aku ada tunjukkan siri keupayaan elektrod piawai. So, dekat bahagian kiri tu dia ada tunjukkan persamaan setengah bagi anion ataupun cation. Kita dapat tengok ada ion lithium, ion kalium, ion kalsium dan sebagainya lah di bawah-bawah tu kan. Lepas tu, di sebelah kanan pula dia ada menunjukkan satu nilai, di mana nilai inilah yang kita katakan sebagai nilai inot. Simbol dia huruf E besar, lepas tu macam ada macam bulat kat situ, macam kosong pun ada kat situ kan. So itu adalah simbol bagi nilai inot. Okey, seterusnya kita akan tengok faktor pemilihan ion yang dinahcas di anod dan juga kathod. Okey, so sebagaimana yang kita semua tahu bahawa dalam elektrolisis ni kita akan ada dua terminal, iaitu terminal anod dan juga kathod. Anod ni juga memainkan peranan sebagai terminal positif dan kathod sebagai terminal negatif. Okey, so apa faktor bagi pemilihan ion yang dinahcas? Okey, so dekat anod kita akan tengok bahawa anion yang akan tertarik dengan nilai inot yang lebih negatif. Okey, lebih negatif macam aku cakap tadi, lebih negatif dia akan berada di kedudukan yang atas, yang bermaksud keelektronegatifan dia adalah tinggi. Dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinahcas dan dioksidakan. Kenapa dia kata dioksidakan? Sebab dekat anod akan mengalami pengoksidaan. Okey, so dekat kathod pula, ion yang tertarik adalah cation dengan nilai inot yang lebih positif. Okey, lebih positif maknanya dia terbalik dia dah daripada anod tadi. Kalau anod tadi lebih negatif ataupun kurang positif, tapi kathod ni dia lebih positif dan kurang negatif. Maknanya kedudukan cation yang tertarik dekat kathod ni berada lagi bawah. Maknanya dia punya nilai inot tu adalah lebih positif. Dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinahcas dan diturunkan. Kenapa dia kata diturunkan? Sebab ion yang tertarik dekat kathod akan mengalami penurunan. Okey, so mungkin ada yang masih keliru berkaitan dengan cara nak ingat sama ada anod ke kathod yang mengalami pengoksidan ataupun penurunan. So aku akan tunjukkan tips yang aku gunakan untuk ingatlah. So akronim yang kita gunakan adalah aku, okey, ke, kau, rasa. Okey, so ni adalah akronim untuk kita ingat mana satu yang mengalami pengoksidan ataupun penurunan. Okey, so A ni mewakili anod. Anod. O ni mewakili oxidation. Oxidation. So maksudnya anod akan mengalami oxidation. Okey. Ke ni pula, okey ni nanti dulu. Lepas tu yang belakang ni, K ni mewakili cathode dan R ni mewakili reduction. Okey, reduction. Okey. So maknanya cathode akan mengalami reduction, iaitu penurunan. Ke ni apa? Okey, ke ni mewakili pengaliran elektron, iaitu daripada anod ke kathod. Maksudnya elektron akan mengalir daripada anod ke kathod. Okey, kan biasa ada soalan yang dia suruh lukiskan pengaliran elektron pada rajah yang disediakan. Itu maksudnya. Maknanya elektron mengalir daripada anod ke kathod. Okey, so kita akan tengok satu contoh soalan ataupun satu contoh untuk kita terangkan berkaitan dengan faktor nilai inot. Okey, so dekat sini dalam gambar rajah ni dia masukkan larutan cuprum 2 sulfate. Okey, ataupun kalau aku tulis CuSO4, sebab Cu2 plus SO4 tu minus kan. Okey, so dengan kepekatan, okey ni kita tak masuk lagi faktor kepekatan. So abaikanlah kepekatan tu. Yang penting kita nak tahu larutan apa dan apa ion yang hadir dalam larutan tu. Okey, so disebabkan dia larutan mesti ada air. So ion yang membentuk air adalah H+ dan juga OH-. Okey,
Ini baru larutan, iaitu merujuk kepada air. Tapi jangan lupakan ion yang masih ada dalam larutan tu, iaitu Cu2+. So tulis Cu2+ dan juga SO4 2-. Okey. So ini adalah 4 ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, macam ni dah tulis dah. Okey. So ada ion H+, ada OH-, ada Cu2+ dan SO4 2-. Okey. Seterusnya kita akan tentukan di mana terminal anode dan kathod. So nak tentukan kita akan tengok bateri ataupun sel kering. So bahagian panjang ni adalah bahagian positif kan. So tengok dia mengalir kat sini. Okey. So yang jumpa bahagian panjang tu adalah anode. So yang jumpa bahagian pendek tu adalah kathod. So dia dah tulis kat sini anode dan juga kathod. Okey. So kita baca satu-satu. Kalau ni nak baca ni ayat panjang kan. So kita tengok yang dia dah buat poin-poin ni. Okey. So dia suruh tentukan mana terminal positif dan terminal negatif. Okey. So kita tentukan tadi berdasarkan bateri tadilah, sel kering tadi. Okey. Lepas tu dia suruh tulis semua ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Kita dah tulis tadi ada 4 ion yang hadir. Cu2+, SO4 2-, H+, dan OH-. Okey. So tulis formula ion yang tertarik pada anode dan juga kathod. Okey. So ingat cara mudah nak faham ni kan. Ion yang akan tertarik dekat anode adalah anion. Dan kathod, ion yang akan tertarik dekat kathod adalah cation. So ingat je, anode anion, kathod cation. Ingat macam tu je. So anode adalah terminal positif kan. So yang akan tertarik dekat dia adalah ion negatif ataupun anion lah. So SO4 2- dan juga OH-. Dan begitu juga dengan kathod, yang akan tertarik dekat dia adalah cation. So Cu2+ dan juga H+. Okey. So sini yang penting ni. Okey, inilah kita nampak apa function faktor nilai inert tu dalam mempengaruhi elektrolisis. So kita kena tentukan mana satu ion yang dinahcas dekat anode ataupun kathod. Okey, so dekat anode ni kita tahu bahawa dia akan mengalami pengoksidaan. So kita kena ambil anion yang lebih negatif. So kita cari, okey, kan sama ada SO4 2- dengan OH- kan. So kita tengok antara SO4 2-. Okey, tengok mana SO4 2-. Oh ni lah. Ya Allah, bawah ni. Nampak ah, aku buat anak pada sini tau. Ni SO4 2-. Dia bahagian bawah tu kan. Dekat bawah-bawah tu, sekelas tu. So dia satu OH-. So OH- dekat sini, dekat oksigen yang aku buat nak panah ni. So dekat anode ni kita akan ambil anion yang kedudukan dia lagi tinggi, lagi negatif. So sebab tu dekat anode ni ion yang dinahcas adalah OH-. Okey, untuk kathod kita akan ambil cation yang nilai inert ni lebih positif, ataupun kalau kita tengok kedudukan dia dalam siri keupayaan elektrod piawai, kedudukan dia lagi bawah. So nilai inert dia lebih positif dan kurang negatif. Okey, so kita tengok agak sini, cation yang tertarik dekat kathod kita sama ialah Cu2+ dengan H+. So kita kena tentukan antara dua ni mana yang lebih positif nilai inert dia. Okey, so bila kita rujuk Cu2+ dekat sini, lepas tu H+ atas dia. Okey, so kita tahu antara Cu2+ dengan H+, kedudukan Cu2+ lagi bawah. So nilai inert dia lebih positif. So disebabkan nilai inert dia lebih positif dan dia tertarik ke kathod, so Cu2+ lah yang dipilih sebagai ion yang dinahcas di kathod. Okey, so kita tengok pula setengah persamaan tindak balas yang berlaku di anode dan kathod. Okey, untuk buat persamaan setengah ni, kita akan rujuk balik mana satu ion yang dinahcas. Okey, so dekat anode, ion yang dinahcas kita adalah OH-. So kita kena ambil persamaan setengah bagi OH- lah. So ini panjang ni. Okey, aku ada akronim untuk ingat persamaan setengah bagi OH- ni. So akronim dia ialah 4 orang hitam, 2 cawan air, 1 otak-otak, 4 ekor lembu. So ingatlah tak semestinya ikut turutan. Yang penting kita tahulah mana sebelum anak panah dengan mana satu selepas anak panah. Okey. So terpulang mungkin korang ada memang boleh ingat satu-satu step dia untuk buat persamaan setengah ni. Tapi kalau nak ada exam kan, nak cepat kan, so better ingat akronim lah. Okey.
Lepas tu cathode, ion yang dinacas dekat cathode adalah Cu2+. So kita buat persamaan setengah bagi Cu2+. So kita tahu okey, Cu2+ akan menjadi Cu. Okey. So disebabkan dia di cathode, so dia akan menerima elektron. So kalau menerima elektron, kedudukan elektron akan berada sebelum anak panah. Okey, so kita buat Cu2+ tambah E. Okey. Menghasilkan Cu. Okey, menghasilkan Cu. Okey, tapi kita kena check balik sama ada persamaan setengah kita ni seimbang ataupun tidak. So kita tengok Cu2+, nombor peroksidaan dia adalah positif 2, elektron ni negatif 1 lah. Lepas tu Cu ni nombor peroksidaan dia adalah kosong. So positif 2 tambah negatif 1 akan dapat negatif 1. So kita tak dapat kosong lagi. So kita kena seimbangkan supaya dapat kosong. So daripada positif 2 nak dapat kosong, kita akan tambahkan dengan 2 elektron. So akan jadilah negatif 2. So positif 2 tambah negatif 2 akan dapat kosong. So dah seimbang dah. So akhirnya macam inilah. Ni 2/2 persamaan bagi ion yang dinacas dekat anode dan juga cathode. Okey. So kita tengok pula, tulis pemerhatian yang berlaku di anode dan cathode serta perubahan warna elektrolit. Okey. So dekat anode, kita tahu ion dinacas ataupun ion yang terlibat dan tidak balas adalah OH-. Kalau kita rujuk balik setengah persamaan bagi ion OH-, kita akan nampak ada oksigen. So pemerhatian kita akan nampak gelembung gas tanpa warna terbebas. So itu yang berlaku dekat anode sebab adanya gas oksigen. Lepas tu kita tengok pula dekat cathode. Cathode ion yang dinacas tadi adalah Cu2+. So dia berubah menjadi Cu. So Cu tu warnanya adalah perang. So sebab itulah logam perang terenap dekat cathode. Okey, elektrolit dia kata biru ke tanpa warna. Okey, kita tengok balik. Kenapa dia kata macam tu? Sebab asalnya larutan kuprum sulfat ni warna dia adalah biru disebabkan adanya ion Cu2+. So ion Cu2+ tu yang memberi warna biru kepada larutan. SO4- tak ada warna. Cu2+ tu yang ada warna iaitu warna biru lah. Okey, tapi itu sebelum tindak balas berlaku. So maknanya dalam larutan ni ada Cu2+ banyak-banyak. Okey. Tapi selepas tindak balas berlaku, elektron akan dipindahkan ke cathode. So elektron tu akan diterima oleh Cu2+. So akhirnya ion Cu2+ yang ada dalam larutan tu dia akan menerima elektron dan berubah menjadi Cu. So sebab tu lah kalau kita tengok balik setengah persamaan kita, daripada Cu2+ yang ada dalam larutan tu, dia akan berubah menjadi Cu. So maknanya kepekatan ion Cu2+ dalam larutan tu akan berkurang disebabkan dia berubah menjadi Cu yang berwarna perang. So disebabkan tu elektrolit dia akan berubah daripada warna biru ke tanpa warna. Warna biru ni sebab ada Cu2+, tanpa warna ni sebab ion Cu2+ tu dah bertukar menjadi pepejan Cu ataupun logam perang tu lah. Okey. So hasil inferens kita dekat anode dan cathode, ni yang aku dah bagi tahu tadi lah. So dekat anode disebabkan oleh oksigen yang terbebas dan cathode logam kuprum yang terenap yang berwarna perang. Okey, itu sahaja aku dapat kongsikan pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.